Antara kunci yang penting untuk kita menggerakkan ekonomi negara adalah kalangan usahawan, dan di samping itu juga entiti seperti koperasi adalah merupakan instrumen strategik untuk kita menggerakkan ekonomi di peringkat lapangan, pastinya melibatkan ramai termasuk rakyat seluruhnya. Jadi pada malam ini bicara naratif secara langsung akan mengulas berkait tentang keluarga usahawan dan koperasi dan bagaimana peranan KUSKOP, Kementerian Usahawan dan Koperasi, di dalam membantu kelompok usahawan dan juga penggerak ataupun aktivis koperasi di negara kita. Untuk tujuan itu, tetamu yang kami bawakan pada malam ini adalah Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tan Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih. Saya tak boleh nak mengelak daripada tertarik dengan jaket yang Tan Sri pakai. Oh. Ini sebab kita nak promote batik. Okey. Kita pakai jaket batik lah. Baik. Saya kira itu bererti menghayati peranan KUSKOP. Ya. Dia bila kerajaan kita nak budaya batik. Okey. Jadi jangan lupa yang yang membuat batik, mereka batik, pengeluar batik juga merupakan usahawan. Betul. Ya, jadi manifestasi sokongan itu maka Tan Sri tampil dengan berbatik, jaket batik. Jarang-jarang kami belum ada lagi dibenarkan berpakaian begitu. So kalau ramai orang tempah jaket batik, jadi akan membantu usahawan pengeluaran batik. Ya, jadi bertuahlah siapa yang mengeluarkan batik ini pada malam ni. Tan Sri sendiri memperagakannya. Tan Sri, terima kasih kerana sempat bersama kami hadir pada malam ini. Kita melihat tentang keluarga usahawan dan koperasi. Cumanya baru ini diadakan sambutan 100 tahun koperasi. 100 tahun dah koperasi di negara kita ya. Itulah mungkin ramai rakyat di luar sana yang tak perasan. Koperasi ini merupakan satu-satunya agensi yang orang kita yang tertua lah, yang masih lagi wujud. Nak banding dengan agensi-agensi lain, MARA ke, UDA ke, Felda dan sebagainya, dia tak sampai 100 tahun. UDA baru 50 tahun. Ya. Jelas sejarahnya memang dia ditubuhkan di Malaysia dengan syarikat kerjasama mulai tahun 1922. Now dah 2022, dah satu dekad lah, 1 tahun. Kalau kita tengok sejarah datang daripada UK, di London, diorang mula 1844. Okey. Artinya dekat hampir 100 tahun kat sana baru sampai ke Malaysia. Jadi oleh kerana telah sampai 100 tahun, kebetulan bulan Julai ini, dia sebenarnya sebelum ni start bulan Julai ni memang dikenali sebagai bulan koperasi. Okay. Dan kita juga ada tiap minggu pertama Julai memang ada hari koperasi. Okay. Mula tak cukup hari koperasi, kabinet tambah lagi, namakan bulan koperasi sepanjang Julai. Oleh kerana tahun ini genap 100 tahun koperasi wujud dalam negara kita, kita telah pun memainkan peranan untuk menyambut 100 tahun koperasi ini, bermula daripada di peringkat tiap-tiap negeri. Kita semua negeri telah mengadakan sambutan Hari Keluarga di peringkat negeri. Kemudian di peringkat kebangsaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan sambutan bulan koperasi kebangsaan di 2022 pada bulan 2 Julai kalau saya tak silap. Kemudian Yang Berhormat, selepas tu kita ada pula majlis makan malam, majlis santapan malam bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Jadi Pertuan Agong. Kita buat. Kemudian kita juga di peringkat kebangsaan kita ada buat satu majlis Hari Koperasi Hari Koperasi yang kita buat di dekat MICC Kita buat pada MICC. Sambutannya cukup baik sekali. Jadi di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan kita ada buat majlis sambutan Hari Koperasi. Kemudian kita juga melibatkan pihak pelajar-pelajar sekolah. Kita juga mengadakan pidato mengenai Hari Koperasi. Jadi sebab itu koperasi pada hari ini saya lihat mendapat sambutan yang cukup baik sekali. Hingga kan baru-baru ni penerbit filem pun daripada Persatuan Penerbit Filem, dia jadikan koperasi penerbit filem sebagai contoh. Dan banyak juga persatuan-persatuan, dulu persatuan, kemudian sekarang ni mereka tukar menjadikan koperasi. Kerana dia ada beza. Kalau persatuan dia berdaftar dengan ROS,
Jadi tapi dengan koperasi berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi, ahli minimum hanya 20 orang. Tetapi bawah koperasi ini, bila tubuh koperasi, ada berbagai-bagai kemudahan lah yang kita sediakan oleh pihak kerajaan. Ramai Tan Sri menyebutkan bahawa ramai tak sedar bahawa institusi koperasi di negara kita ini sebenarnya jauh lebih tua daripada banyak agensi yang disebutkan. Dan saya dapati sedari awal apabila Tan Sri memegang portfolio ini, forte Tan Sri adalah memperjuangkan koperasi. Selalu saja bila kita bincang ekonomi, kita tak mengangkat koperasi ini sebagai satu instrumen ekonomi yang besar. Kita selalu mengatakan macam dia sisipan, sampingan. Dari semangat yang Tan Sri tonjolkan, apa kelebihan dan juga mungkin potensinya di dalam konteks koperasi di Malaysia ini masih lagi terpendam? Bagaimana kita boleh? Ya, sebab betul macam Tuan Syed kata, koperasi ni actually dia sebagai faktor ketiga penambahan ekonomi di dalam negara kita. Selain daripada sektor awam, sektor swasta dan juga ialah sektor koperasi. Jadi dia dah diiktiraf, bukanlah dah ada proven pun bahawa sektor yang ketiga. So now apa yang kita cuba nak nangkat lagi koperasi ni, manalah tahu besok satu hari dia boleh lawan dengan sektor swasta. Contoh, dulu kita tak ada bank. Tapi dengan bermulanya dengan mulanya dengan kredit finance, dan akhirnya kita ada satu bank koperasi yang popular lah, semua orang tahu, bank rakyat. Dan dividen bank rakyat ni saya ingat di antara dividen yang agak tinggi. Dua digit lah. Baru-baru ni kita bagi 15%. Malah memang ramai lah orang nak beli saham bank rakyat kerana isu terbukti memang memberikan agian dividen yang agak baik. Selain daripada bank rakyat, kita ada lagi satu bank. Dipanggil bank Koop Pertama. Sekarang ni kalau saya tak silap dah ada lebih 12 cawangan. Daripada 1-2 cawangan, dia sudah semakin membesar. Jadi tidak mustahil bahawa satu hari nanti koperasi-koperasi yang lain, kita banyaklah. Kita dah senarai ada 100 koperasi yang terbaik, semua kita dah buat. Dan kita harap satu hari nanti koperasi-koperasi yang hebat-hebat ni nanti akan dapat bersaing dan memberikan pulangan yang lebih baik daripada mana-mana agensi ataupun mana-mana pihak yang memberikan dividen ni kepada ahli penyimpan-penyimpannya. Jadi kalau saya lihat, bila saya cek koperasi ni, kebanyakan koperasi ni dividen dia lebih baik lagi lah. Lebih tinggi lagi lah. 6%, 8%, 10% orang bagi daripada lain-lain agensi kewangan yang lain. Dan juga bantuan yang diberikan, bentuk-bentuk sokongan yang daripada kerajaan juga saya kira sudah cukup utuh dalam sistem yang sedia ada. Tan Sri menyebutkan bahawa mengharapkan bahawa nanti koperasi ini akan mungkin lebih bagus menyaingi prestasi dokongan yang dibawakan oleh pihak swasta. Hari ini kita berdepan dengan isu harga barang yang melampau. Adakah Tan Sri melihat bahawa koperasi ini boleh memainkan peranan mengisi ruang di mana yang mungkin ada orang mengatakan ini peranan kartel, peranan orang tengah dalam usaha untuk mengekang isu yang kita hadapi sekarang? Saya mengambil tanggungjawab ini. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri, memang setiap kali mesyuarat kabinet, memang kita mengambil berat mengenai kenaikan harga barang-barang. Dan daripada pengalaman saya sebelum ini pernah menjadi Menteri Pertanian dan sebelum ini juga pernah menjadi Menteri Pengguna Usahawan dan Koperasi. Ini kali kedua saya jadi menteri di kementerian ini. Memang apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang ada kebenarannya. Di mana kadang-kadang kenaikan harga barang-barang ini ialah kerana peranan kartel, peranan orang tengah. Contoh satu produk ayam lah macam kata. Kalau pergi ayam, saya fahamkan di ayam dekat pasar tu,
Direban ayam hidup ni lebih kurang RM4.60 ya. Lebih kurang macam tu harga. Tapi at the end ialah dia proses, dia sembelih, dia nak bawa transport, nak jual kat pasar dan sebagainya. Akhirnya dekat dia lebih sekali ganda naik harga. Ikan pun sama. Ikan kalau kita kadang ambil ikan nelayan murah je. Tak sampai ke dalam pasar dah harga mahal. Jadi banyak perkara ini kerana kenaikan ini kita lihat ialah kerana ada peranan orang tengah ni dan juga kartel. Alhamdulillah oleh kerana ketegasan yang amat berhormat Perdana Menteri yang saya kata yang beliau juga pernah menjadi Menteri Pertanian. So jadi kita nampak ayam sebagai contohlah. Bila kita kata bila kerajaan buat keputusan tidak benarkan ekspor. Kemudian kita buka untuk import. Dan kita memberi pula lagi subsidi. Ini sejarah lah. Subsidi ayam saja 1.1 bilion. Bila kita bantu peternak cuba stabilkan harga ayam dan kita bagi harga ceiling dan akhirnya sekarang ini saya nampak harga agak dah mula turun sikitlah. Dah mula turun. Jadi memang apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam pun Yang Berhormat Menteri saya tengok menyebut perkara yang sama waktu perasmian Maha. Bahawa peranan orang tengah dan juga kartel. Baik, bila tadi Tuan Syed tanya apa peranan kita? Koperasi. Mana peranan koperasi inilah. Sebab koperasi ni kita lihat dia terlibat dalam berbagai-bagai sektor. Jadi langkah pertama kita menubuhkan 6 federasi. Artinya di antara federasi yang dipanggil federasi ini ialah kita menubuhkan federasi dengan kita mengumpulkan ada beberapa koperasi-koperasi yang terlibat dalam berbagai sektor. Sebagai contoh, kita tubuhkan federasi pertanian. Dia akan melibatkan bahawa mana-mana sektor koperasi yang terlibat dalam sektor pertanian kita letakkan di bawah satu federasi. Oleh kita juga ada federasi barang runcit. Yang ni federasi barang runcit inilah yang hari ini yang saya telah minta supaya mesti memainkan peranan untuk nak memastikan bahawa koperasi mesti kena jual barang lebih murah daripada harga pasaran di luar sana. Jadi salah satu caranya ialah kita kena memainkan peranan. Kalau kata ada peranan orang tengah, ada peranan kartel, mengapa tidak koperasi tampil ke hadapan di mana kita lihat dalam segi sesuatu pengeluaran. Dia keluar daripada pengeluaran, kemudian mesti ada pusat pengumpulannya. Daripada pusat pengumpulan ni pula mesti ada tempat pengedarannya. Jadi yang selalunya yang saya tengok ni pusat pengumpulan ni kita kurang. Kita koperasi bahawa ada lebih kurang 28 pusat pengumpulan. Dan bukan saja kumpul. Bila dah kumpul, kita nak jual kat mana? Kita kena penetrate berbagai pasaran. Dan untuk langkah pertama, kita memang ada lebih kurang banyak kedai-kedai koperasi ataupun koomat. Jadi dengan langkah pertama ni kita akan cuba. Kita tengah cuba. Dan insyaAllah saya yakin bahawa kita mulakan dengan 5 item dulu. Kita mulakan dengan gula, minyak masak 5 kg. Kemudian kita akan keluarkan beras, tepung dan juga ayam beku. Ayam beku. Jadi ayam ni kita nak import ayam beku, jadi nak bagi rakyat di luar sana dia ada pilihan. Siapa macam Tuan Syed mungkin mampu belilah ayam fresh. Tapi yang kurang mampu ni mungkinlah beli ayam beku. Harganya mesti beza. Macam daging lah. Ada daging fresh, ada daging beku. Jadi kita akan bawa ayam beku dan kita nak melihat sehinggalah kerajaan tengok kalau contoh bila harga ayam dah agak stabil, kemungkinan kerana kita nombor import mungkin akan berlaku. Jadi oleh itu dalam nak stabilkan perkara ini kita mulakan 5 item dulu. Jadi item ni dia ni lah. Kita akan tulis sini lah macam mana. Dia tulis COOP sejak 1992. Ini saya tengok macam kat London. Dia tulis COOP since 1884. Jadi
Jadi ini trademark kita. Okey. Jadi mana-mana ada barang-barang yang ada logo ini, COP ini, harga ini mesti lebih murah daripada trademark barang yang lain. Okey. Jadi inilah yang kita sedang Tan usahakan. Sri ada menyebut juga tadi soal import ayam beku ini. Selalunya bab ayam ni lah yang agak sensitif dalam perbincangan awam ni. Ya. Jadi kita akan perpanjangkan lagi. Sebelum ini ada bunyi-bunyi macam AP tak AP diluluskan atau tidak. Ni saya nak minta Tan Sri ulas sedikit selepas kita berehat. Jadi teruskan kesian anda berbincang tentang keluarga, usahawan dan koperasi. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Saya telah memaklumkan pada jawatankuasa satu pasukan yang terdiri daripada pakar-pakar ekonomi akan membantu jawatankuasa kita ini untuk membentuk satu framework bertindak yang lebih komprehensif dan menyeluruh, dan saya telah memberi masa kepada mereka dalam masa 1 bulan untuk menyiapkan suatu kerangka pelan tindakan yang lebih menyeluruh bagaimana jawatankuasa ini perlu menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan kenaikan harga barang. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ni, tuntutan Sulu ni. Maukah kita berbincang? Dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat, maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? First rule of litigation is the element of surprise. First rule of war pun serupa. Ini kita sedang mempertahankan kedaulatan kita yang ahli-ahli yang berhormat komplain ni, kita tak mempertahankan. Kita sedang mempertahankan dan kita nak dedahkan strategi kita kepada orang lain. Maukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini. Jawatankuasa akan terus membuat susulan untuk mencari jalan supaya lebih banyak lagi barangan-barangan dapat dijual pada harga yang lebih murah. Pertama, penglibatan koperasi dijangkakan sekitar 19 bulan ini koperasi akan dapat memulakan roll out penjualan produk-produk tertentu pada harga yang lebih murah. Dan juga program jualan murah keluarga Malaysia akan mula dilaksanakan, yang mana pada hari ini kita telah membincangkan dan memperincikan modus operandi dan menyelaraskan bagaimana ianya dapat dilakukan oleh semua 5 kementerian yang terbabit di dalam program jualan murah keluarga Malaysia.
Ya, ini logonya saya nak kongsikan. Tadi Tan Sri, tetamu saya yang berhormat Tan Sri Noh Omar, Menteri Kesawanan dan Koperasi berkongsi tentang logo ini. Jadi ini saya nak kongsikan semula. Ini adalah logonya untuk memastikan produk yang anda dapati di pasaran, khususnya di Co-op Mart itu nanti, adalah memastikan produk itu harganya akan rendah daripada harga pasaran. Ini sudah pun didaftarkan di MyIPO, Tan Sri. Ya, kita dah daftar. Okey, jadi dapatkan produk yang ada logo ini untuk memastikan anda mendapat harga yang lebih berpatutan. Sebelum kita kembali tadi, Tan Sri ada bercakap soal bagaimana peranan pasukan jihad menangani inflasi. Jadi ini sebahagian daripada rangkaian yang KUSKOP dokong, Tan Sri, ya. Betul. Seperti mana yang Tan Sri Anwar nyata tadi, ya, dia yang merupakan pengurusi dan kuasa jihad mengurangi inflasi. Ya. Dan saya salah seorang daripada dalam tentang kuasa tersebut. Sebab kita boleh nampak bagaimana seriusnya kerajaan untuk kita nak menurunkan harga barang. Sebenarnya yang dinyatakan, kita tengok memang salah satunya kerana kartel dan juga peranan orang tengah. Baik. Tadi yang pasal ni logo COP ni, saya nak beritahu dalam pasaran belum ada. Kita akan cuba semampu sedaya upaya dalam bulan September ni kita nak mula, kerana untuk mengelakkan orang tengah ni kita kena import sendiri. Dulu yang jadi masalah ni, kita kadang import orang lain, packaging orang lain, untuk mengedar orang lain, runcit orang lain. Itu yang 3-4 layer tu. Jadi sekarang apa yang kita cuba buat ialah kita cuba import, kita sendiri import, kita sendiri buat packaging, kita letak pusat pengumpulan kita, kita sendiri edar. Dan ini hasrat kita, dan insya-Allah kita nanti bukan saja di kedai-kedai Co-op Mart ni, kalau besok kita ada sambutan, kita juga akan membuat jualan online. Menjualan online pun kita akan gunakan. Jadi dalam usaha kita, bahawa kalau boleh kita nak nyatakan bahawa mana-mana besok kalau bila kenal lambang COOP ni, Co-op, dia mesti lebih kurang at least 10% hingga 20% kurang daripada harga di pasaran. Tan Sri menyebutkan 5 item itu. Ramai yang mula bertanya, apa 5 item itu? Kita ulang semula, Tan Sri. Gula, minyak masak 5 kilogram, beras, tepung dan ayam sejuk beku. Sejuk beku. Sebelum berehat tadi saya tanyakan tentang ayam sejuk beku ini adalah import. Ada persoalan sebelum ini, ada soal AP tak AP ni. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan. Saya nyatakan bahawa apabila harga ayam kita tengok dulu macam menaik mendadak, maka tu saya kata tadi bahawa dengan ketegasan, dengan ketegasan yang berhormat Perdana Menteri, di mana yang berhormat Perdana Menteri saya tengok tegas menyatakan bahawa untuk stabilkan balik harga ayam ni tak boleh ekspor. Kalau sekarang kita ekspor ayam kita, apa guna kita ekspor kalau ayam bekalan pun tak ada. Dan juga dulu kita nak import ayam, kita kena ada AP. Adalah macam syarat kita. Mana bila hari itu, bila tengok harga naik, maka kerajaan kata tak boleh ekspor, dan tetapi kita boleh benarkan import. Jadi bermakna supply and demand. Teori sebenarnya nampaknya telah berjaya mengurangkan harga ni. Jadi itulah kita, walau bagaimanapun saya tahu itu ada satu ada juga pandangan. Dia kata kalau kita benarkan import ayam beku nanti akan merosakkan ternakan ayam tempatan. Itu saya tak nafikan. Tetapi saya punya pandangan, selagi harga ayam belum betul-betul stabil, dan hari ini saya nak bagi tahu, walaupun ayam dah agak kurang, tetapi subsidi kerajaan masih lagi berjalan ni. Kerajaan masih lagi bagi subsidi, tak silap saya, sampai ujung bulan ini. Jadi kita kena tengok, jangan besok bila subsidi kerajaan dah tarik balik subsidi, ayam akan naik balik, melambung balik harga. Jadi sebab itu it's not easy. Saya tahu bagaimana kita nak menstabilkan bukan saja harga ayam, tapi harga barang-barang yang lain lah. Jadi kita harap nanti paling tidak kalau kita bawa ayam beku ni, rakyat ada pilihan lah. Nak pilih ayam beku. Kalau macam Tuan Syed banyak duit, orang berada, so bila nak kuning kenara, orang bolehlah beli ayam fresh. Tapi kalau makcik Kiah kat kampung tu tak apa mampu, ada beli ayam beku pun mungkin sudah yang termampu. Ada pilihan. Ini hasrat kita lah. Tapi saya tak tahu sampai bila. Mungkin bila sampai masanya, dia sampai masa bila tengok harga ayam dah stabil, kemungkinan kerajaan akan balik
daripada dasar yang asal. Okey. Boleh ekspor dan tak boleh import. Okey, itu jadi kita akan melihat perkembangannya. 2 kali Tan Sri menyebut saya soal beli ayam segar sebab mampu. Tuan Sri hujung bulan Maggi beli juga. Makan juga bila waktu nak mengubah selera. Tan Sri banyak bercakap soal Co-op Mart ini Tan Sri. Berapa cawangannya buat masa ini? 11? Kita perancangan ada masa depan? kita pusat pengumpulan ada lebih kurang 28. Okey. Kedai Co-op Mart ni kita ada lebih kurang 2,500 dalam seluruh negara. Tetapi macam saya kata tadi, di samping itu mungkin kita juga akan, kalau sambutan baik, kita juga online. Bukan saja di Co-op Mart, kita boleh jual juga di pasaran yang lain dan juga kita akan jual melalui online. Okey. Kita tengok ini artinya kita nak buat promosi lah. Trademark Co-op Mart. Okey. Itu yang kita COOP, Co-op Mart kedai. Okey. Ni trademark pengeluarannya ialah Co-op. Sejak 1922. Okey. Ni kita cuba. Ya, seperti yang logo Tan Sri kongsikan daripada awal tadi, jangkanya bulan September ini. InsyaAllah. Sudah pun didaftarkan. Sebab kita kena bawa daripada luar negara. Ya. Harap urusan mengimport barang itu tidak menjadi halangan. Apabila hasrat Kuskop ingin membuat pengedaran sendiri, saya membayangkan itu sudah memerlukan seperti macam suatu pengoperasian sebuah usaha niaga. Ada agensi yang akan menangani ini atau bagaimana cadangannya buat masa ini? Ya. Apabila Sebab itu sekarang ini kita berikan peranan kepada federasi. Okey. Federasi dan juga saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada menteri dan juga kementerian Hayawal Pengguna. Okey, KPDNHP. Hayawal Pengguna. Jadi membenarkan kita buat packaging juga untuk gula 1 kg atas nama Co-op ni. Okey. Jadi insyaAllah kita cuba dan kita juga Bernas juga akan bantu kita supaya dapat kita jual beras yang lebih murah sikit. Jadi artinya koperasi melalui federasi ini akan cuba memainkan peranan lah untuk mengatasi harga kenaikan barang-barang. Bila jangkaannya Tan Sri, kalau boleh dibeli, diakses secara dalam talian ni, boleh beli online ni bila? Ya, saya tengah kata ni mungkin kita cuba. Cuba secepat mungkin, tapi saya ramai dalam bulan September. Jadi ini kita akan buat juga promosi. Dan kita akan lihat macam mana sambutan daripada rakyat nanti. Masa zaman PKP tu, saya sendiri secara peribadi untuk orang tua saya di kampung, saya pernah cuba belikan online dan nampaknya berjaya. Walaupun saya duduk sini, orang tua saya di Perak, ada. Maksudnya kaedah itu terbukti boleh. Walaupun ambil masa sikit lah. Jadi kita harapkan itu akan boleh berlaku. Kalau betul dah on nanti Tan Sri, saya sendiri pun nak cuba. Nak kita tengok. sedang berusaha nak menuju tenang dah ada My Mall. Macam My Mall itu saya kata. Kita tengok kita ada Lazada lah, Shopee semua ni. Ini semua swasta. Sedangkan kerajaan patutnya kena ada kita punya talian sendiri. Itu sebab kita telah lancar pun. Ada yang panggil My Mall. InsyaAllah ini pun apa pun bila kita baru ni bukannya perkara mudah. Banyak halangan rancangan ni. Tapi saya yakin kita serius, kita bersungguh-sungguh, insyaAllah kita boleh mencapai hasrat kita. Apabila hasratnya besar Tan Sri, saya kira persiapannya juga adalah membangunkan bakat dalam konteks keusahawanan koperasi ini. Kita sudah pun ada dilancarkan UKKM ni, Universiti Keusahawanan Koperasi. Ini suatu entiti swasta saya kira. Mungkin elok kita kongsikan dengan. Sebab itu saya kata tadi bahawa pembangunan koperasi sebab dulu kita pernah dengar dulu Matap Kerjasama. Masa saya mula-mula jadi menteri usahawan tahun 2008, masa itu hanya dinamakan Matap Kerjasama yang letak dekat Petaling Jaya tu. Jadi masa itu saya kata kita cuba naikkan taraf. Dan alhamdulillah daripada Matap Kerjasama dia orang tukar naikkan taraf, naik jadi IKMA, Institut Koperasi Malaysia, di mana peranan IKMA ni dan juga dulu IKMA ni dia selain daripada dia mengeluarkan diploma kepada pelajar-pelajar, tapi IKMA juga menjadi tanggungjawabnya untuk memberi latihan kepada mana-mana ahli lembaga pengarah yang baru dilantik untuk duduk dalam mana-mana koperasi. Mereka ini wajib menghadiri kursus di IKMA. Kalau Tuan Syed nak tubuh koperasi, Tuan Syed jangan lupa at least 2 hari ke 3 hari, kalau tak silap, kena ikut kursus di sana. Di IKMA. Baru di IKMA baru layak
untuk menjadi lembaga pengarah koperasi. Jadi sebab itu kita lihat daripada segi pendidikannya, daripada segi pendidikannya, daripada mata kerjasama naik IKMA, hanya mengeluarkan diploma, dan hari ini alhamdulillah Menteri Pengajian Tinggi telah pun Dr. Nuraini telah pun memberikan satu kelulusan bahawa kita sekarang ni daripada IKMA kita dapat akan mewujudkan universiti keusahanan dan juga koperasi. Jadi bermakna taraf koperasi ini dah sampai ke peringkat pengajian tinggi. Dan juga kita lihat bahawa kalau besok ramai lagi graduan-graduan yang dilahirkan daripada universiti ini menunjukkan bahawa bidang koperasi ini dia sama taraf dengan bidang-bidang pengajian yang lain, bidang-bidang profesion yang lain. Jadi ini harapan kita. Satu hari nanti koperasi ini saya kata akan at par lah dengan swasta. Kepada setengah negara, saya kira antaranya negara maju, bahkan juga di Jepun sebagai contoh, koperasi adalah merupakan entiti yang besar dan sangat meluas. Dan Malaysia juga tidak kurang. Saya difahamkan misalnya sistem koperasi sekolah kita pernah menjadi benchmark, menjadi penanda aras di dunia kerana antara rangkaian sistem koperasi yang berjaya. Jadi anda sedang menyaksikan ini secara langsung, Bicara Naratif bersama Menteri Keusahawanan dan Koperasi Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar. Kita berjeda dan kembali sejurus selepas ini. Niban pemakai asal dik bangiai kama mili lebih dahulu ni patongan pagbidaan harga. Butingga carana min aplikasi nionan price catcher menjari kamu apasut maka tahu harga bahau ayai ruisab matag hingga pemilihan. Datus walumpu maka nom ayai tapene yani patamua sakahba Allah ma www.kpdnhep.gov.my. Price Catcher Rusab ania nisadia merem aplikasi mobile. Hal matong tambo tapag bidda bi harga labi 400 ayai pemenean kadai ya paling ahap maka maklumat kapamakaian. Sung anda umbi aplikasi Price Catcher. Amikil rahu yang boho amili. Sung anda tam harga. Sung sapalitam harga. Jenis kesalahan yang boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bertakluk pada barangan kawalan, menyorok memusnahkan barang dengan tujuan mewujudkan kekurangan bekalan, menyimpan barang dengan niat pengelilingan, memiliki barang tanpa permit lesen yang sah, menjual melebihi harga kawalan dan had yang dibenarkan, meletakkan syarat jualan yang menyalahi undang-undang. Ingat, sekiranya anda tahu ada yang melanggar peraturan penjualan barangan kawalan, sila laporkan ke Iset Adu KPDN HEP di tanggal 019-279-4317 atau 019-8488-000. Ingat tahu? Program-program sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Singing Community, Merdeka at Community, Infiesta Pentarama, Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022, Skillbox Club Malaysiaku, Info on Wheels Merdeka, Kembara Media Merdeka, Program Semarak Gemilang 2022, Pameran Kenegaraan, Program Keceriaan Antara Kementerian, Adfluencer TikTok. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga ceiling.
Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Ya, saya bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang kita tahu bahawa Tan Sri jiwanya dekat dengan pembangunan usahawan. Jadi setengah jam tak sedar Tan Sri kita bincang tentang koperasi saja. Ya. Sedangkan portfolio ini adalah pembangunan usahawan dan koperasi. Koperasi, dua peranan. Ya. Jadi perimbangannya dalam konteks hari ini cabaran ekonomi yang kita hadapi. Ada juga yang mengatakan bahawa harga barang ni dinaik-naikkan oleh golongan peniaga. Jadi bagaimana menteri yang memegang portfolio ini melihat realiti ini dari kacamata membantu memberikan dukungan kepada usahawan juga? Ya, itu sebab nama kementerian ini pun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. KUSKOP lah. Kita tukar nama guna bahasa kebangsaan lah, KUSKOP lah. Baik, tadi kita dah cakap pasal koperasi. Nah, kita kepada pengguna usahawan. Terima kasihlah Tuan Syed bangkit dengan soal keusahawanan ni. Kita tahu waktu pandemik dulu PKP memang masa itu usahawan memang tertekan, terkesan. Tapi alhamdulillah kita telah beri berbagai-bagai kemudahan bagi moratorium, kira-kira bilion juga kementerian saya lah membantu usahawan. Tapi sekarang ini apabila sudah endemik, maka menjadi peranan Kementerian Usahawan ni untuk kita nak membantu usahawan. Jadi kadang-kadang ada orang confused. Ngapa tak sebut pasal IKS saja? Ngapa tak sebut yang besar-besar? Itulah tokoh korporat tu biarlah urusan korporat, dia ada agensi lain. Tapi agensi di bawah saya ni kita dia terpaksa memainkan peranan kerana orang kata usahawan baru nak bangkit. Dulu dekat 47,000 usahawan kita terpaksa tutup kedai dan sebagainya, tutup berniaga. Jadi beberapa langkah telah pun saya ambil. Pertama, saya kata orang baru nak bangkit. Ini kalau duit kerajaan ni, kalau orang tu nak buat pinjaman, sitos ke sekris ke tepi kan lah. Tidak boleh nak ambil bankrupt. Tindakan untuk apa ni, bankruptcy. Jangan ambil. Jadi alhamdulillah kita telah dapat membantu usahawan kita. Dan sebenarnya saya kata apabila waktu endemik ini, maka kita lihat usahawan baru nak bangun. Kita baru nak bangkit hari ini, maka kita telah membuat beberapa perancangan. Kita mesti ada KPI kita lah. Kita memang Perdana Menteri berkata menteri kena ada buat KPI. Jadi dalam KPI ni kita dah bagi tahu dalam tempoh 6 bulan saya nak tengok berapa ramai usahawan yang mendapat faedah daripada berbagai-bagai kemudahan yang kita sediakan. Kerana Kementerian Usahawan ni kerajaan susun dah elok dah. Artinya untuk kita ada beberapa kategori untuk usahawan informal. Informal ni yang tak ada lisensi berniaga, tak daftar, duduk dekat atas rumah, duduk bawah pokok pun boleh mendapat pinjaman daripada tekun. Kerajaan peruntukkan 200 juta. Tapi dalam bulan 4 dah selesai. Dan alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri iaitu umum tambah lagi 100 juta. Ini cukup cepat. Itu informal. Maksimum 10,000 saja. Tapi kalau ada juga lagi satu di bawah agensi saya ni ialah amanah ikhtiar. Ini semua orang tahu. Tapi amanah ikhtiar ni dia hanya 20,000 saja maksimum. Tapi kalau nak pay lebih daripada 20,000 kita ada lagi satu agensi di bawah saya dinamakan Tekun. Tekun ni, jadi ini semua tidak ada tak ada penjamin, tak apa. Ini tanpa cagaran. Tapi maksimum 100,000. Kalau nak lebih daripada 100,000, kita ada satu lagi agensi dinamakan pembangunan PUNB, Pembangunan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, yang mana PUNB ini boleh bagi pinjam minimum 100,000, maksimum hanya sampai ke 10 juta saja. Dia punya limit. Jadi kalau nak lebih daripada itu, kita ada Bank Rakyat, kita ada SME Bank, dan kita juga ada SME Corp yang satu-satunya agensi yang ada memberikan geran lah. Geran ni pun
dah habis. Tapi terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri itu dia tambah lagi. Kerana sebab apa? Laju jalan. Ada laju ni. Lajunya kerana saya telah minta semua agensi di bawah kementerian saya ni supaya kalau boleh kurangkanlah peraturan-peraturan, prosedur-prosedur ni. Kalau dulu katalah nak pinjam tak kena isi sampai 7 borang sebagai contoh. Kuranglah. Biarlah tinggal 4 borang. Jangan orang tengah nak bangkit. Orang tengah dah susah. Dulu baru nak bangkit PKP dah kena banjir pula. Banjir pula lagi kena. Tapi alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri bagi peruntukan lagi 150 juta untuk tolong usahawan yang terlibat dalam banjir, 50 juta untuk usahawan mikro dan untuk IKS dia bagi hampir 100 juta. Ini semua di atas kepekaan Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk melihat, untuk memberikan bantuan. Sebelum ni mana ada banjir usahawan dapat bantuan, tak ada. Selalu kalau banjir tuan rumah yang dapat. Ini usahawan. Kita bagi grant 3,000 kepada mikro, 1,000 maksimum kepada usahawan IKS. Bagi loan, tetapi loan tanpa interest setahun, tahun depan baru bayar balik. All this one, kemudahan ini saya lihat memang memberikan kemudahan kepada usahawan, dan kita nampak kalau usahawan ini boleh bangun dan mereka berniaga mereka sembang baik, maka dengan sendirinya akan menambahkan KDNK kita, ekonomi kita. Jadi kerana itu kita punya KPI sebagai contoh. Kalau tengok perangkaan kita daripada bulan Januari hingga Jun kita punya anggaran kita KPI saya bagi tahu kepada pegawai, kata lebih kurang kita kena tolong 165,000 target kita. Tapi alhamdulillah dalam tempoh Januari ini, tempoh 6 bulan, kita terdapat tolong bukan saja 165,000 tetapi 668,000. 4 kali ganda kita dapat membantu. Kerana dalam berbagai bidang kita bantu. Kita ada InScan untuk kita memberikan latihan kepada usahawan sebagai contoh. Kita juga ada UDA untuk yang membuat pengenalan bandar. Jadi dengan adanya 11 agensi di bawah KUSKOP ini, maka itulah saya lihat dengan komitmen yang diberikan oleh pegawai saya, dengan kaki tangan saya yang semua agensi ini, kita lihat usaha mereka untuk serius menolong usahawan. Kita lihat bahawa daripada 165,000 target kita, kita boleh capai 668. Dan saya nak bagi tahu, banyak agensi duit dah habis dah. Dia kata tekun habis, SPIM habis, lepas tu di grant daripada Exekut pun dah habis, tapi dalam proses sekarang lah. Kita tengah menunggu. Jadi walau gana pun saya tak nafikan. Kadang-kadang ada juga dalam Facebook saya orang komplain. Memanglah kita tak boleh memenuhi setiap orang. Tetapi bagi saya ialah kita nak lihat pencapaian kita, majoriti kita. Kalau ada yang tak dapat, mungkin orang kata terlepas pandang, mungkin juga yang mungkin dia kata apalah menteri ni cakap lain, nak pergi kat bawah dah lain jadinya, susah nak dapat berbulan-bulan. Itu saya tak nafikan. Mungkin ada berlaku. Tetapi majoritinya, saya kata alhamdulillah mereka amat mendapat manfaat daripada dasar-dasar yang kita buat untuk memudah dan membantu usahawan. Tan Sri banyak membantu usahawan, di waktu yang sama landscape ekonomi kita juga sedang berubah dan banyak menteri yang mula bercakap soal digital, online. Jadi dalam banyak bantuan yang diberikan itu, bagaimana asuhan, dorongan, bantuan diberikan untuk mungkin bahkan yang informal juga, kalau dia boleh pergi kepada digital. Sebab itu saya pun tahu masa kita tutup kedai, orang berniaga kedai tutup ni. Tapi rupanya berniaga online memang luar biasa. Betul. Jalan luar biasa. Jadi kalau kita lihat pendaftaran daripada bulan, tak silap saya daripada bulan Januari dulu, kalau ikut SSM, dalam Januari tak silap saya, dalam tempoh dalam sebulan, tak silap saya dia punya pendaftaran dia, saya tengok di 337,000 punya
punya ramai. Orang dah mula berniaga online. Sebab apa orang mula berniaga online? Saya tengok ada satu usahawan, kita baru ni kita ada buat kursus untuk membantu usahawan secara online ni. Ada di antara mereka ni dia buat part time je. Dia ada kerja tetap, tapi dalam masa sama dia boleh buat part time. Dia beritahu mereka beritahu saya, dia kata income dia jual lagi online besar daripada gaji. lebih besar daripada gaji. Okay. Tapi saya pun tanya, kenapa tak mau resign? Itu dapat dah income saja dah. Gaji juga. Tapi menunjukkan bahawa sudah sampai masanya bahawa kita kena memberikan tumpuan dan juga galakan kepada usahawan yang berminat untuk berniaga secara atas talian ini. Jadi kerana itu baru ni saya telah umum bahawa saya nak arah semua agensi saya. Mesti ada satu peruntukan khas yang diberikan khusus untuk usahawan secara atas talian. Jadi mana usahawan di luar sana yang berminat, yang terlibat dalam berniaga atas talian, bolehlah mau bagi tekun, mau bagi bank rakyat, untuk mendapatkan mau bagi SME Bank untuk mendapatkan skim khas ni. Tan Sri sebut tadi dananya sudah habis, yang ini ada lagi? Yang ini lain. Ini yang habis tu ialah dia ada skim tu. Dia skim yang habis tu ialah skim SPIM namanya. Tan Sri, kita berehat dulu dan kembali bercakap soal SPIM selepas kita kembali daripada berjeda seketika. Umad memoguna ngai, pagulud memoli-moli, tontua pelaid pisuayan gatang. Pengkura karalanan, mempaid memungguna aplikasi price catcher kanukod mangilad gatang dit bobos wagud babarang kampayno nakoynan dat kadai mempaid tersikap. Hatus walun hapadam-onang babarang napili dat nulud kagu dan menikid tadaw i www.pricecatcher.kpdnhap.gov.my. Haron lagi price catcher isuang aplikasi mobile. Miampai it pompod na tunturo kaano ko mangintong pisoyan gatang lebih 400 babarang pagpilian kadai dit bobos osenong kapailaan kepemagunaan. Kaino pagano pemagunod aplikasi price catcher. Pemusarahay palaid pagulud memoli perisawa gatang pagilangay toko kapailaan gatang. KBS telah membangunkan sistem eMyIN atau Malaysian Youth Index. Sistem bersepadu yang merekodkan maklumat program-program pembangunan belia bagi membolehkan golongan ini mendapatkan maklumat untuk menyertai program-program yang bersesuai. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Di
Di studio secara langsung saya menemani Yang Berhormat Tan Sri Nur Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan kita berjadah tadi Tan Sri tengah bersemangat nak bercakap soal sistem skim-skim baru ini yang skim baru yang ada ni Tan Sri bawah Skuskop. Ya, sebab bila skim baru ni maksud saya bila kita turun padang bila saya jumpa padang, saya jumpa dengan ramai anak muda usahawan. Jadi di situ saya kata sepatutnya kita ikut skim ni janganlah ikut skim kita. Kita kena dengar. Kalau anak muda ni kata okey, dia perlukan bantuan skim untuk digital, dan kita tubuhlah untuk skim digital ni. Jadi kita gunakan peruntukan yang sedia ada. Kemudian apa lagi yang kedua? Saya tengok yang amat agak popular iaitu apabila mereka ni dia berniaga secara sistem payung. Sistem payung maksudnya ada satu syarikat Abdaktif sebagai contoh. Abdaktif nama dia. Banyak lagi lah. Sama fee semua ada. Jadi banyak syarikat ni saya tengok. Burger pun sama. Dia hanya mengeluar tau. Dia keluar, katalah dia keluarkan satu produk. Dia tak jual. Dia lantik satu stokis. Kemudian stokis ni pula lantik pula jadi punya peruncit-peruncit dia. Dan cara dia berniaga secara online. Boleh jadi letak kat kedai. Macam baru ni satu produk ada Abdaktif nama dia. Dia dapat pasaran di kedai-kedai Petronas di seluruh negara. Apa kesannya itu? Kesannya ialah bahawa ini orang kata dia berkongsi. Dia berkongsi rezeki. Kalau ada syarikat lain, dia itu yang kadang yang saya kata dia boleh jadi kartel tu. Dia keluar, dia edar, dia semua dia buat. A sampai Z dia buat. Jadi dia tentukan semua. Jadi dia tak ada kongsi dengan orang. Tapi dengan sistem stokis ni, orang kata dia boleh berkongsi rezeki. Jadi oleh kerana saya tengok skim ni agak popular. Jual burger dan sebagainya ni, ya walaupun kecil-kecilan, tetapi dia memberikan kesan. Satu syarikat, dia boleh create sampai 100 stokis. Kemudian dia boleh 100 stokis, lepas tu dia boleh create pula dekat 4,000 lagi peruncit-peruncit dia. Yang saya tengok income mereka amat baik dan boleh dijadikan juga sebagai sambilan dan membantu menambah rezeki. Jadi kerana itu saya tertarik dengan skim itu. Saya telah umumkan bahawa kita juga ada satu skim payung. Skim payung ni artinya kalau mana-mana syarikat di luar sana yang nak buka cawangan-cawangan ini, dia boleh memohon dengan ber rakyat atau petekun. Cara dia macam ni. Kalau katalah saya ada nak jual satu produk, nak buka 5 cawangan sebagai contoh. Satu cawangan boleh jadi you perlu 50,000. Jadi kalau kata nak 5 cawangan, maknanya you perlu 250,000. Betul. So kalau sekarang ni dia buka skim dia, okey, kalau you nak buka satu, you kena mohon. Buka lagi satu, you kena mohon. Jadi setiap kali buka cawangan baru, you kena mohon baru. Tapi skim payung ni tak. You kata you mohon untuk 5 skim. 5 cawangan. Satu cawangan 50,000, 5 cawangan 250. Jadi pihak agensi kena luluskan sekali 250. Jadi bila you nak buka skim yang kedua, yang ketiga, you tak mohon dah. Dia akan bayar by progress lah. Ini skim yang kita cuba, yang kita sedang lancarkan. Saya baru lancarkan. Jadi sebab itu kita nak tengok. Begitu juga saya sedang melihat bagaimana kalau kita ada satu SPIM. SPIM ni ialah untuk menolong yang informal. Tapi kita lihat sekarang ni, ramai anak-anak muda yang hari ni graduannya keluar universiti, macam mana mereka nak melibatkan diri dalam perniagaan. Yang ini pun kita sedang rancang untuk skim khusus untuk graduan-graduan yang berminat untuk menjadi usahawan. Kita cadang nak namanya push nama dia. Tapi yang ini saya akan bincang dengan pihak kerajaan lah. Sebab skim ni belum ada, bajet pun tidak ada. Jadi kalau ini kita bawa besok, mudah-mudahan pihak kerajaan akan dapat mempertimbangkan rancangan kita ini. Jadi sebab itu kesimpulannya saya kata kita cuba menunjukkan berbagai skim-skim yang bersesuaian dan yang mudah untuk anak-anak muda terutamanya untuk melibatkan diri di dalam perniagaan, di dalam keusahawanan.
Tan Sri, banyak skim daripada awal lagi tadi. Tan Sri bercakap soal koperasi, soal beberapa sokongan yang diberikan, tentang skim ini sudah ada skim pula. Ada banyak maklumat ni semua ni. Nanti kita nak cari di mana ni? Kalau ada yang mendengar dia dah mula berminat ni, jadi dia nak cari di mana maklumat. Banyak yang Tan Sri kongsikan malam ni, tapi soal di mana nak dapat? Di mana nak dapat? Itulah itu masalah dia. Sebab kita kadang, saya kata agensi saya banyak. Saya ada 11. Ada 11 agensi. Jadi sebab itu saya tengok agensi saya pun kadang-kadang masing-masing ada cara sendiri. Okey. Satu agensi, dia kata dia berniaga atas talian. Ada agensi dia ada cara talian dia sendiri. Ada lagi agensi dia buat cara talian dia sendiri. Jadi ada 4-5 agensi. Platform. Dia ada sendiri masing-masing. Okay. Jadi sebab itu saya dah gabungkanlah. Gabungkan dia bawa nama MyMall tadi. Okay. Itu sebagai contoh. Jadi sekarang ini saya harap yang usaha anda di luar sana yang mana berminat boleh buka ni www.medec.gov.my. Okey, sedang kita kongsikan maklumat ni di portal lah, website kementerian. Ada ni. Boleh tengok. Tapi kita pakai Medec lagi tu. Medec tu sebab nama sebab domain tu sudah diguna pakai. Kalau tukar nanti orang tercari-cari pula. Itu kita boleh tengok, bolehlah dilihat berapa kemudahan seperti yang saya nyatakan tadi. Pelbagai sektor yang cuba ditangani telah pun Tan Sri, sepanjang Tan Sri memimpin ini, soal keusahawanan, soal koperasi ini, sikap rakyat Malaysia ni apa tanggapan Tan Sri? Adakah kita ni, sebab saya teringat lagi pernah disebut bahawa kita perlu menjadi entrepreneurial nation. Kita kena jadi negara yang peniaga mindsetnya. Bukan lagi soal mencari kerja sangat. Apa yang boleh kita? Ya, sebab itu saja. Kalau kita ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebut bahawa 9/10 punca rezeki daripada perniagaan. Okay. Jadi maksudnya dalam agama kita pun digalakkan kita mengejar 9/10 rezeki itu. Itu. Kemudian yang kedua, sebab kita ni Tuan Bumi Putra, kita ni dalam segi pendidikan kita dah berjaya lah. Anak petani, anak nelayan dah masuk universiti jadi profesional dan sebagainya. Tapi dalam bidang ekonomi dan bisnes ni saya tengok kita dah mula, tapi generasi yang kedua ni, generasi kedua, ketiga anak muda sekarang ni, saya pun terkejut bila saya nampak anak-anak muda, bila jumpa mereka ni berniaga sendiri. Saya tanya, dah maju, ada pinjaman? Tak ada pinjam. Dia sanggup menggunakan modal sendiri. Dan juga taraf membayar balik. Saya ingat lagi, saya pernah jadi pegawai undang-undang MARA. Dululah tahun 93 dulu saya jadi pegawai undang-undang MARA. Memang pada masa itu pinjam memang susah nak bayar. Pandai pinjam, pandai bayar. Pinjam tapi dia tak kata bayar. Saya pernahlah, saya tanya satu klien. Dia kata, "Kenapa abang tak bayar?" "Yalah, dah marah ajar saya pinjam ni, tak ada ajar macam mana nak bayar." Sebagai contoh. Bila saya jadi menteri 2008, tekun pula. Hampir 50% NPL tak bayar. Tetapi sekarang ni, bila saya masuk balik kepada kementerian ni, saya nampak banyak berubah. Bahawa usahawan hari ini sudah ada disiplin. Memang mereka ini masuk berniaga bukan secara suka-suka. Memang nak full time. Dan itulah kita harap satu masa nanti kita dapat melahirkan bangsa usahawan dalam negara kita ini. Itu yang kita harapkan, dan banyak yang dikongsikan pada malam ni. Tapi ini yang saya nak pesan semula kepada penonton kita, cari logo ini bulan 9 nanti insya-Allah. Mana produk yang kalau ada logo ini, jaminan yang Tan Sri berikan 10% ya. Minimum 10%. Harga berbanding dengan harga di pasaran. Jadi ini satu usaha yang dibawakan oleh Kuskop. Terima kasih Tan Sri bersama kami pada malam ini, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang bersama menemani selama 1 jam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah.